Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan dan pengajian ilmu kita pada malam ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan Allah sentiasa membimbing kita sepanjang kita bersama dan Allah rahmati kita semua dengan kasih sayangnya, dan Allah memberkati pertemuan kita dan seterusnya kita sama-sama dapat amalkan dalam kehidupan kita demi untuk kita meraih keredaan Allah, demi untuk memberatkan timbangan amalan di akhirat kelak insya-Allah tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang akan terus memberikan manfaat kepada kehidupan kami dunia dan akhirat kami. Warzuqna fahman wasi'a, dan rezekikan kepada kami kefahaman yang luas, kefahaman yang diridai olehmu tentang agamamu ya Allah. Allahumma ja'alna min ulama'il amilin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang sentiasa diikhlaskan hati kami semata-mata mencari keredaanmu ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, marilah sama-sama kita melapaskan alhamdulillahi rabbil alamin kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kehendak Allah dan qada qadarnya jugalah kita dapat bertemu pada malam ini untuk kita meneruskan sesi pengajian kita, khasnya mengenai dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenai dengan solat, mengenai dengan ibadah solat kita tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung mengenai dengan bab cara solat duduk. Seperti mana ada yang tuan-tuan bertanya hari itu dalam komen, maka hari ini saya nak menghuraikan tentang perkara tersebut, dan saya rasa perkara itu juga adalah perkara yang penting untuk kita semua kena tahu tuan-tuan ya, supaya cara kita solat duduk tu cara yang benar, cara yang telah diletakkan oleh para alim ulama kita, dan solat kita tu menjadikan sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan sekiranya masih ada masa, kita akan menyebutkan juga insya-Allah mengenai bagaimana cara untuk kita mendapatkan solat yang khusyuk, kaedah-kaedah, tip-tip yang telah diletakkan oleh ulama untuk kita mendapatkan solat yang hati kita insya-Allah boleh dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah tuan-tuan ya. Dan insya-Allah esok akan terus bersama dengan saya lagi, kita akan menyambung terus perkongsian khas mengenai dengan bab solat dan hukum hakam yang berkaitan dengan solat insya-Allah. Banyak perkara-perkara yang akan kita kaitkan insya-Allah dalam pertemuan kita pada malam ini tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan, saya mengharapkan supaya kuliah ini tuan-tuan pakat share belakalah, kerana tentang tajuk-tajuk ni penting untuk sekalian masyarakat kita faham dengan baik, kerana bab solat ni bukan bab main-main. Dia perkara yang paling besar pada pandangan Allah, dan dia perkara pertama yang menentukan kepada kebahagiaan kita di akhirat kelak tuan-tuan ya. Khasnya pada malam ni kita nak cerita mengenai dengan cara solat duduk tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan mata Allah sekalian ya, dalam pengajian ilmu ni tuan-tuan, kita ada tiga platform lah, tiga cara tuan-tuan ya. Jadi perkara yang paling afdal kita mengaji ni, orang kata
live secara langsung di dalam masjid tuan-tuan, dalam surau, itu adalah perkara yang paling afdal, paling pertama lah. Maknanya bila ada kuliah dalam masjid, kita pakat-pakat hadir bertemu dengan para ustaz kita berhadapan lah, itu paling afdal tuan-tuan ya. Tapi memandangkan sekarang ni maknanya kita terikat dengan SOP dan sebagainya, maka kita adakan live begini. Ini pun maknanya ada keberkatannya tuan-tuan ya. Ini kita kata peringkat yang kedua lah tuan-tuan ya. Tapi maknanya kalau boleh kita memang nak kena berada dalam live tuan-tuan ya. Tak sama kita ikuti kuliah yang secara live dengan rakaman, tak sama tuan-tuan ya. Kerana keberkatan pada ketika itu, ketika saat ini dengan doa-doa malaikat ni, walaupun tuan-tuan berada dekat rumah tuan-tuan ya, kalau boleh maknanya oleh kerana kita terikat dengan SOP ni, kita jangan tinggalkan live ni lah tuan-tuan ya. Maknanya jangan kita kata tak apa tu rakaman, nanti habis kuliah kan kita dengar lah lepas isyak dan sebagainya. Dia punya fadilat, dia punya keberkatan tak sama tuan-tuan ya. Maknanya biar kita berada pada masa ini malaikat bersama-sama dengan kita, mereka mendoakan kebaikan kita dan sebagainya tuan-tuan ya. Maka kalau boleh kita usahakan untuk berada langsung dengan kuliah-kuliah secara live ni tuan-tuan ya. Baik, kita akan terus menyebut mengenai dengan solat duduk ni tuan-tuan ya. Baik, solat duduk ni tuan-tuan, memang perkara ni disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, dan memang ini menunjukkan tentang kebaikan Islam ya, tentang rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala pada sekalian hamba-Nya tuan-tuan ya. Hakikatnya tuan-tuan, syariat ini adalah satu jalan ya, syariat ni jalan tuan-tuan ya. Dan syariat kepada syariat ini tuan-tuan ialah Allah Subhanahu Wa Taala nah. Jadi syariat ni jalan, adapun syariat yang menentukan syariat ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara bentuk kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Maka Allah telah menentukan jalan-jalan yang boleh kita ambil bila dalam keadaan yang mungkin kita ada mudarat, kesusah dan sebagainya tuan-tuan ya. Maka Nabi SAW ni, dia ni hanya sekadar sebagai rasul sebagai yang menyampaikan risalah ataupun yang menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai kepada kita sebagai hamba-Nya tuan-tuan ya. Jadi hakikatnya kita ni melakukan sebarang ibadat ni sebenarnya bukan kita semata-mata mengikut Nabi, hakikatnya kita mengikut Allah Subhanahu Wa Taala nah. Kerana hatta maknanya ayat Quran ke hadis Nabi ke, hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Hakikatnya yang kita sedang melakukan ibadah ni, hakikatnya itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ni hanya sebagai wasilah, sebagai perantara, rasul sebagai untuk menyampaikan apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi hakikatnya kita hari ini boleh solat duduk kerana kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala yang sayang kepada sekalian hamba-hambanya tuan-tuan ya. Sebab itulah agama ni sebenarnya adalah mudah, tidak susah tuan-tuan ya. Cuma kadang-kadang kita saja yang menyusah-nyusahkan agama ni. Hakikatnya agama ni mudah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan kita. Baik, kata Nabi SAW, "Shalli qa'iman." Hendaklah kamu sembahyang berdiri, kata Nabi nah. Hakikatnya datang daripada Allah nah. Sebab Nabi ni dia tidak bercakap, melainkan semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebutkan dalam Al-Quran tuan-tuan ya. Kemudian kata Nabi, fa illam tastati', sekiranya kamu tidak mampu, faqa'idan, maka kamu boleh sembahyang dalam keadaan duduk tuan-tuan ya. Cumanya zaman Nabi SAW ni tidaklah ada duduk di atas kursi macam kita pada hari ni tuan-tuan ya. Zaman kita ni banyak yang duduk di atas kursi, maka kedua-duanya tidak ada masalah. Dikiaskan duduk di bawah dengan duduk di atas kursi, kedua-duanya adalah boleh mengikut ijtihad ulama kita pada hari ni tuan-tuan. Tak ada masalah tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, jadi mengenai dengan sembahyang duduk ni tuan-tuan, dia ada maknanya beberapa kaedah yang kita kena faham untuk sebelum kita nak melaksanakannya tuan-tuan ya. Baik, dalam Islam ni tuan-tuan, kaedah sembahyang ni kita kata ada 6 lah semua sekali nah. Ada 6 perkara tuan-tuan ya. Pertama sekali, yang wajib bagi orang yang berkemampuan, maknanya yang pertama sekali memang sudah pasti kena sembahyang berdiri lah tuan-tuan ya. Kerana berdiri ni memang rukun, maka kita tidak boleh bermudah-mudah dengan berdiri tiba-tiba nak duduk jadi batal sembahyang kita tuan-tuan ya. Kerana berdiri tegak tu adalah rukun, tu yang pertama. Dia ada 6 perkara tuan-tuan ya. Yang kedua, makna kata kalau orang yang ada masyakkah, ada susah kesusah payahan, ada mudarat, ada sakit, ada uzur, maka dibenarkan untuk sembahyang dalam keadaan yang kedua, yakni sembahyang dalam keadaan duduk tuan-tuan ya. Ini yang kita nak bicara pada malam ni lah tuan-tuan ya, sembahyang dalam keadaan duduk. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam keadaan seorang itu tidak mampu sembahyang dalam keadaan duduk, dia boleh sembahyang dalam keadaan menyengging. Tuan-tuan ya. Ibu kata Nabi, fa illam tastati' fa ala janbi. Kalau dia tak mampu untuk duduk juga, maka dia boleh menyengging tuan-tuan ya. Menyengging ni maknanya tidur baring dalam keadaan menggunakan kita punya ni lah,
bahagian tepi ni kan, maknanya menyengging sebelah sini macam kita tidur tu tuan-tuan ya, macam mayat tu, mayat masuk kubur tu tuan-tuan ya. Jadi pastikan menyengging tu menghadap kiblat lah, maknanya muka sampai kaki ni kita pusing menghadap kiblat, menyengging menghadap kiblat. Kalau kita ada kiblat dekat depan ni, kita menyengging tu muka dan daripada kepala sampai kaki tu menghadap kiblat. Itu yang ketiga keadaannya tuan-tuan ya. Kemudian yang keempat, bila tak mampu nak menyengging juga, menyengging pun jadi jatuh balik, jadi terterap ke depan balik tuan-tuan tak? Maka yang keempat, boleh semayang dalam keadaan terlentang, baring lah tuan-tuan ya, baring terlentang gitulah tuan-tuan ya. Maksudnya muka kita ni menghadap ke atas lah. Ni yang keempat keadaannya tuan-tuan ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, kalau tak mampu juga dalam keadaan terlentang tuan-tuan, maka boleh semayang dalam keadaan menggunakan isyarat mata, tuan-tuan ya. Maknanya dah dalam keadaan betul-betul teruk lah tuan-tuan ya. Maknanya mata je boleh bergerak, ataupun tangan je boleh bergerak, guna isyarat tangan, guna isyarat mata tuan-tuan ya. Itu yang kelima. Yang keakhir tuan-tuan, yang terakhir, yang last sekali, maknanya mata pun dah tak boleh nak guna dah tuan-tuan. Yang last sekali adalah semayang dengan hati tuan-tuan. Inilah lah tuan-tuan ya. Maknanya sampai 6 perkara ni sajalah tuan-tuan ya. Maknanya semayang dengan hati. Kalau dah tak akhir semayang dengan hati pun tak boleh tuan-tuan, tak ada apa-apa dah lah tu. Tu mati dah lah tuan-tuan ya. Maksudnya hati pun tak ada semayang, itu mati dah lah tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, jantung kita ni, kita ke mana kita berjalan, jantung kita pun berjalan tuan-tuan tak? Kita ke mana kita berhenti, jantung kita masih berjalan tuan-tuan. Tapi kalau mana jantung kita berhenti, kita yang jalan tuan-tuan ya. Maksudnya jantung ni bila dia berhenti, matilah kita tuan-tuan gitu nah. Jadi maknanya ada 6 keadaan cara solat kita tuan-tuan ya. Jadi pada malam ni maknanya kita nak tengok cara solat duduk tuan-tuan ya. Baik, pertama tuan-tuan mata Allah sekalian, bobit dia ataupun peraturan yang paling besar dalam sembahyang duduk ni, peraturan paling besar yang ni tuan-tuan kena pegang tuan-tuan ya. Bukan setakat sembahyang duduk lah, maknanya sembahyang dalam keadaan menyengging ke apa semua pun, inilah peraturan paling besar tuan-tuan ya. Bobit yang paling besar dalam keadaan bila kita ada uzur ni tuan-tuan, nak sembahyang dalam keadaan nak mengambil keringanan ni tuan-tuan ya, yang paling besar ialah bila kita mengambil rukhsah ini, segala perkara-perkara rukun yang wajib tuan-tuan ya, selagi mana kita mampu lakukan, kita kena lakukan. Itu bobit paling besar nah. Makna kata kita nak sembahyang duduk sekalipun, bobit besar dia, mana-mana perkara rukun-rukun dalam sembahyang, khasnya rukun fi'li lah tuan-tuan ya, sebab dia berkaitan dengan rukun perbuatan tuan-tuan ya. Mana-mana perbuatan dalam solat tuan-tuan, selagi mana kita mampu melaksanakan dengan sempurna, kita wajib menunaikannya dengan sempurna. Tu bobit paling besar kita kena ingat tuan-tuan ya. Maksudnya mana-mana perbuatan sembahyang yang kita masih boleh buat dengan sempurna, wajib kena buat dengan sempurna. Bila ada masyakkah, susah payah, bila kita sudah rasa terseksa dan sebagainya, barulah kita gunakan rukhsah tersebut. Bukan maksudnya bila kita boleh sembahyang duduk, kita duduk pada awal angkat takbir, duduk dah tuan-tuan. Ini kadang-kadang ramai orang yang tak faham tuan-tuan ya. Dia duduk terus tuan-tuan nak. Langsung dia tak berdiri dah, rukuk pun dalam keadaan duduk, ni tak betul. Sedangkan dia mampu untuk rukuk dengan sempurna. Nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan ya. Itu bobit yang paling kita kena ingat tuan-tuan ya, perkara yang paling besar, yang itulah perkaranya tuan-tuan. Baik nah. Jadi kita mula tunjukkan caranya tuan-tuan ya. Baik, kita akan tunjuk satu persatu keadaan-keadaan semayang itu, dan saya akan sebutkan penjelasan-penjelasan yang saya dengar dalam YouTube, yang orang duk bertanya dengan saya, yang mungkin ada tersilap salah faham para asatizah kita, kemungkinan tuan-tuan mungkin kurang teliti dan sebagainya, yang akan saya sebutkan juga menjadikan kekeliruan kepada masyarakat, dan saya akan sebutkan hujah-hujah kenapa saya kata yang ni tak betul, yang ni betul dan sebagainya tuan-tuan kita nah. Baik, yang pertama tuan-tuan, bagi orang yang nak semayang duduk ni tuan-tuan, dalam keadaan dia nak duduk tu kerana apa? Ada setengah orang dia duduk sebab dia tak mampu berdiri lama. Bukan dia tak mampu berdiri tuan-tuan, dia boleh berdiri, cuma tak boleh lama. Jadi kena tengok keadaan kita lah. Ada orang memang dia tak mampu berdiri dah, maksudnya duduk atas kursi roda sahaja tuan-tuan tak? Mungkin lutut ni tak boleh dah, nak tegak tak boleh dah. Orang begini boleh duduk terus, tak ada masalah nah. Ni kadang-kadang orang sembahyang duduk ni tuan-tuan kan, dia pergi pusing pasar raya tuan-tuan tak? Dia pergi Tesco kan, dia pergi Maidin, dia pusing tawaf sampai 10 kali dia boleh pusing tuan-tuan tak? Tapi bila sembahyang duduk ni, dia ambil kursi, kemudian angkat takbir terus duduk tuan-tuan. Ni tak betul tuan-tuan tak? Kadang-kadang dia beratur nak beli McDonald kan, nak beli makanan, boleh pula dia beratur lama tuan-tuan tak? Tapi bila sembahyang duduk, ambil kursi terus duduk, ni tak kena tuan-tuan ni. Sedangkan dia masih mampu berdiri, cuma mungkin lutut dia ada masalah, mungkin ada besi ke, mungkin lutut dia lari dan sebagainya, dia tak boleh berdiri lama. Jadi kena tengok keadaan-keadaan tu tuan-tuan. Baik nah. Mula-mula kita tengok keadaan berdiri itulah tuan-tuan ya.
Saya ingat tak payah tunjuk pun tak apa tuan-tuan ya. Begini, maksudnya berdiri ni, ketika mana kita mampu berdiri, kita kena angkat takbir dalam keadaan berdiri. Tuan-tuan ya. Katalah maknanya yang kita tak mampu ni, kita tak mampu untuk sujud saja. Untuk sujud dan duduk antara mana nak turun bawah saja tak mampu. Yang lain kita mampu, berdiri boleh, rokok boleh, maka kursi berada kat belakang ni tuan-tuan, maknanya kita standby je lah, bukan untuk kita duduk, untuk kita sujud nanti baru kita gunakan kursi ni tuan-tuan. Sebab tu bobit besar dia. Jadi saya kata bila ada perbuatan-perbuatan solat yang kita masih mampu buat, kita wajib kena buat. Jangan tiba-tiba kita duduk terus dalam keadaan kita mampu berdiri, duduk, maka batal semayang kita kerana kita sengaja meninggalkan keadaan berdiri itu dengan sengaja kita duduk, tak boleh, batal tuan-tuan ya. Sedangkan kita mampu berdiri. Maka tuan-tuan, kalau orang yang mampu berdiri, dia kena berdiri macam biasa tuan-tuan ya. Maknanya Allahu Akbar, berdiri tuan-tuan ya. Sampailah habis dia baca Fatihah, baca surah dan sebagainya tuan-tuan ya. Kemudian ketika mana dia nak rokok, dia mampu rokok, maka dia rokok macam biasa. Allahu Akbar. Jangan pula dalam video YouTube yang saya tengok ada ustaz-ustaz kita yang terangkan, dia kata rokok ni kena duduk. Dia tak betul tuan-tuan ya. Sebab selagi mana mampu melaksanakan perbuatan solat tu dengan sempurna, kena buat dengan sempurna. Maka rokok ni tuan-tuan, rokok macam biasa. Allahu Akbar, rokok macam biasa tuan-tuan tak? Sami'allahu liman hamidah. Katalah lutut ni tak boleh lipat ke bawah, masa ni dah kita gunakan kursi untuk kita sujud. Nak sujud ni Sami'allahu liman hamidah, sujud Allahu Akbar, sujud lah tuan-tuan. Sujud ni tuan-tuan ni, nak sujud nanti kepala tuan-tuan ni pastikan seboleh yang mungkin tuan-tuan sujud. Jangan kita sujud setakat ni je tuan-tuan ya. Sebab sujud ni kedudukannya kepala kita ni sampai betul-betul atas dadah tuan-tuan tak? Tapi kita tak mampu nak turun, jadi kita sujud ni pastikan betul-betul sujud sampai ke depan sini. Gini tuan-tuan ya. Maknanya sampai betul-betul bongkok lah kepala kita tu tuan-tuan ya. Mana kata kalau orang yang mungkin sakit tulang belakang, tak apalah, dia mungkin setakat ni je, setakat mana yang boleh. Tapi yang sesempurna yang mungkin, ulama kata sampaikan muka kita dengan lutut ni sama macam kita sujud kat bawah tuan-tuan ni, maknanya sampai bawah. Begitu tuan-tuan ya, sujud dalam keadaan kita. Kemudian duduk antara dua sujud, duduk balik macam biasa. Tuan-tuan kita baik, katalah ada orang tadi tuan-tuan, dia tak mampu nak berdiri lama tuan-tuan tak? Dia boleh berdiri sekejap. Itu maksudnya dimaafkan ketika mana dia dah mula rasa nak jatuh. Tuan-tuan tak? Kalau orang ada orang pening ke tuan-tuan tak? Bila datang pening dia tu, dia tak boleh diri, takut jatuh. Maka ketika tu dia boleh duduk tuan-tuan. Mana kata kalau ada orang yang mungkin dia tak boleh berdiri lama tuan-tuan ya, maka dia kena berdiri dulu tuan-tuan. Jangan terus duduk. Kita tengok masyarakat kita ni kadang-kadang tuan-tuan ya, dia baru angkat takbir Allahu Akbar, dah duduk terus tuan-tuan. Ni yang tak kena ni, ramai yang perangai yang buat macam ni tuan-tuan tak? Ada orang langsung tak berdiri, duduk terus angkat takbir dalam keadaan duduk. Habis tuan-tuan, selamatlah semayang dia tuan-tuan, pergi ke laut dah semayang dia tuan-tuan ya. Maksudnya tak sah lah semayang dia tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, ibadah kita ni nak diterima oleh Allah, dua syarat kata ulama tuan-tuan ya. Mana-mana ibadat sama saja, syarat untuk diterima ibadat itu dua. Yang pertama, mestilah membetuli syariat Nabi SAW tuan-tuan nak. Apa yang kita buat ni, itu yang Nabi ajar, itu yang diajar oleh ulama. Yang kedua kata ulama ialah ikhlas ya. Kalau perbuatan pertama kita buat ni betul dah ikut Nabi SAW, tengok ikhlas pula. Maka kalau dua-dua ni betul, insya-Allah ibadah kita terima oleh Allah. Tapi kalau kita buat ni ikut akal kita, ikut orang sebelah, tiru orang sana, bukan ikut syariat Nabi, kalau tak kena, maka tak sah lah. Bila syariat tak betul, ikhlas macam mana pun tuan-tuan, maka tidak terima juga ibadat kita. Sebab tu ibadat ni pertama syariat, ikut syariat Nabi. Yang kedua mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala gitu tuan-tuan ya. Jadi bagi orang yang mungkin sakit lutut dan sebagainya, dia kena angkat takbir macam biasa dulu, Allahu Akbar. Kemudian dia mula rasa lutut dia sudah mula sakit tuan-tuan nak. Maka sakit setakat mana yang dia nak kena duduk tuan-tuan nak? Kata ulama gini, sakit itu dia punya dhabit lah. Mana kita nak tahu sakit kita ni bila yang kita boleh duduk ni, adakah sakit sikit terus duduk tuan-tuan nak? Kata ulama, sakit itu sekira-kira sudah mengganggu hubungan kita dengan Allah. Maksudnya tumpuan kita bersolat dah lari dah, nak mula lari dah. Kita duk baca bismillah, duk tahan sakit. Kalau dah begitu tuan-tuan, jangan lagi lah melayan sakit kita tu. Maksudnya dah ada rasa nak kuat dah sakit tu, boleh duduk terus. Bukan nak tunggu sampai sakit sangat, tak lah. Maksudnya kita dah rasa macam dah mula sakit itu mengganggu perasaan kita, kita pun dah mula rasa sakit, boleh kita duduk dan semayang lah berterusan begitu tuan-tuan ya. Baik, ada setengah orang mungkin dalam keadaan duduk lama tu, katalah tuan-tuan, maknanya dia punya lutut tu mungkin boleh kembali kuat semula tuan-tuan nak. Dalam keadaan duduk ni, baca qul huwallah dan sebagainya, dia rasa kuat balik.
dan dia nak rokok, tuan-tuan, dia kena bangun balik dan dia kena rokok macam biasa. Tuan-tuan ni katalah dia dalam keadaan baca surah, tuan-tuan, katalah baca qul huwallah contohnya, tuan-tuan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia nak rokok, maka dia kena berdiri macam biasa dan dia kemudian dia rokok, Allahu akbar. Dalam keadaan dia sudah rasa mampu untuk rokok, tuan-tuan ya. Tapi kalau dia duduk ni, memang dia rasa tak boleh bangun, ustaz. Saya mula-mula tadi boleh, tapi kalau saya dah duduk, saya nak bangun ni, ustaz, payah, kena pegang tepi lah, tak payah. Yang tu tak payah, tuan-tuan. Islam ni tak susah. Jangan sampai kita paksa-paksa diri kita, tuan-tuan, nak sampai kita menyusah-nyusah, memberat-beratkan badan kita, tak perlu, tuan-tuan ya. Jadi dhabit dia ulang balik kepada tadi, selagi mana kita rasa kita mampu. Yang ni masing-masing lah, tuan-tuan. Masing-masing punya sakit, masing-masing tahu kesakitan dia bagaimana, tuan-tuan gitu. Ada orang mungkin dia rasa macam sakit, dia sakit untuk berdiri lama ni sekejap je. Kemudian dah lama rehat sikit dia boleh bangun, maka dia bangun balik. Tuan-tuan, rakaat kedua nanti, katalah maknanya lepas daripada sujud yang kedua, tuan-tuan, dia rasa dia boleh bangun balik, maka dia bangun balik, bangun rakaat yang kedua, tuan-tuan. Kemudian dalam keadaan rakaat kedua dia rasa dah mula sakit, duduk balik. Gitu, tuan-tuan ya. Maknanya selagi mana kita rasa ada kemampuan, kita tunaikan macam biasa. Ada setengah orang mungkin lepas duduk dia tak boleh bangun dah, itu tak apa, tak ada masalah, tuan-tuan gitu. Baik, tuan-tuan, selesai masalah tu, tuan-tuan ya. Saya ingat selesai. Dhabitnya begitulah, tuan-tuan ya. Datang berdiri dulu bagi orang yang mampu berdiri. Berdirilah, tuan-tuan, sampailah dah mula rasa sakit. Kalau berdiri tu tak ada masalah, berdirilah sampai habis. Sujud dan duduk antara duduk sujud saja, nanti gunakan kursi, tuan-tuan gitu. Baik, persoalan, tuan-tuan. Ustaz, kan, kursi ni duduk mana? Tuan-tuan, kursi nanti kita duduk ni, kan, kursi kita kan dia ada kaki dia, tuan-tuan. Kaki kursi ni 4, kan. Kalau 2 mana maunya, tuan-tuan, dia mesti ada 4 kaki dia. Depan 2 belakang, 2 depan, tuan-tuan. Nanti orang semain duduk ni, dia soft dia macam mana nak kira? Tuan-tuan gitu. Baik, tuan-tuan. Semayang duduk ni, tuan-tuan, kursi dia, kursi yang kaki belakang 2 ni, tuan-tuan ya. Kalau boleh, orang semayang duduk ni, dia kena ambil soh yang paling hujung. Supaya tidak mengganggu jemaah di tengah-tengah tu dan orang belakang dan sebagainya, tuan-tuan ya. Katalah kalau ada terputus soh dan sebagainya, pergerakan nanti mudah, tuan-tuan ya. Tapi kalau kita ada kursi nanti nak genjak pun so payah, tuan-tuan ya. Kalau boleh orang sebagai kursi ni semayang di hujung sekali. Itu yang paling terbaik lah, tuan-tuan ya. Bahkan mengikut kepada pandangan Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan, bila saya baca tentang solat duduk yang dituliskan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri ni, tuan-tuan, dia kata bahkan sebaik-baik lagi, kalau ramai masjid tu, ramai orang semayang duduk, sediakan soft khas untuk mereka di belakang. Itu yang dilakukan di negara-negara Arab, tuan-tuan. Sungguh, tuan-tuan ya. Orang Arab memang di negara Arab, kalau di Mesir dan sebagainya, memang mereka ada soft khusus di belakang itu untuk orang yang semayang duduk, tuan-tuan ya. Maknanya bukanlah mereka tu berpisah daripada soft, tak. Maknanya soft paling belakang mereka duduk. Mudahlah kalau berlaku apa-apa, mudah mereka nak keluar dan sebagainya, tuan-tuan gitu. Baik, kedudukan kursi itu bagaimana? Dikira mana kaki kita, tuan-tuan ya. Jadi kedudukan kursi yang ada 4, 2 depan, 2 belakang ni, yang 2 belakang tu lah dikira kaki kita. Jadi maknanya orang semayang duduk ni, tuan-tuan, kalau dia duduk atas kursi tu, kaki dia mungkin ke depan daripada orang-orang di sebelah dia, tapi badan dia ni akan sama dengan orang sebelah dia. Sebab dia duduk tu, badan dia dengan badan orang sebelah sama lah. Tetapi kalau dia berdiri, maksudnya bila berdiri dia ke hadapan sedikit lah. Tapi tak apa, tuan-tuan, sebab kaki kursi tu dah mewakili diri dia lah, tuan-tuan ya. Kalau kursi dia ke belakang, nanti mengganggu orang nak sujud kat belakang tu, tak boleh nak sujud, tuan-tuan ya. Ada kursi dia, tuan-tuan kita. Baik, itu bagi orang yang semayang duduk, tuan-tuan ya. Bagi orang yang memang dia nak gunakan kursi ni hanya untuk sujud dan duduk antara 2 sujud, maksudnya dia mampu berdiri, yang ni lain. Bagi orang yang dia dalam keadaan dia boleh berdiri sempurna dan dia tak gunakan kursi tu untuk duduk, dia hanya gunakan kursi untuk sujud tadi, tuan-tuan, maka orang ni kursi dia kena ke belakang, dia kena berdiri di atas soft. Sebab dia mampu berdiri, tuan-tuan ya. Jadi dia berdiri di atas soft, kursi itu ke belakang, sebab dia tak gunakan kursi itu untuk duduk, tuan-tuan ya. Maka bila dia sujud nanti, barulah dia gunakan kursi itu. Jelas, tuan-tuan ya. Saya harap tuan-tuan faham lah apa yang saya maksudkan ni. Maknanya berbeza orang yang memang semayang duduk. Kalau dia semayang duduk daripada awal lagi, ataupun dia boleh berdiri sekejap saja kemudian duduk, maka kursi dia ni yang 2 kaki belakang tu lah dia masukkan dalam soft, tuan-tuan ya. Adapun orang yang boleh berdiri daripada awal, memang berdiri, tak akan duduk dah,
Cuma dia tak boleh nak turun ke bawah saja, maka orang ni berdiri di atas soh macam biasa. Cuma dalam keadaan sujud nanti, maknanya orang begini, minta maaf tuan-tuan, maknanya kursi tu berada di kat belakang lah. Maknanya kaki dia tu berada dalam soh macam orang lain macam biasa, sebab dia mampu berdiri sempurna, tidak duduk ke bawah. Gitu tuan-tuan. Baik, baik, selesai tuan-tuan ya. Isu yang kedua, ni isu bagi orang yang sembahyang duduk, maknanya dia memang tak boleh berdiri lama, ataupun memang dia tak boleh berdiri langsung. Maknanya dia lama, dia akan duduk di atas kursi tu lebih lama daripada berdiri, ataupun memang dia duduk terus atas kursi tu, memang dia tak boleh bangun dah tuan-tuan ya. Bagi orang yang sembahyang duduk terus ni macam mana tuan-tuan ya? Baik, bagi orang yang sembahyang duduk terus ni, dia ada perbezaan sedikit dari segi rukuk dan sujud. Itu yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan malam ni sikit tuan-tuan ya. Baik, orang ni maknanya dia ni memang duduk lah tuan-tuan ya, ataupun dia memang boleh berjalan je, berdiri lama duduk lah, duduk tak boleh bangun dah tuan-tuan ya. Katalah dia angkat takbir kan, angkat takbir je Allahu Akbar, tak boleh lama dia dah rasa bergoyang dah, ataupun terus duduk, dan dia duduk ni sampai tahiyat akhir lah, dia tak boleh bangun dah tuan-tuan ya. Kalau dia bangun sekejap je boleh. Okey, ini orang yang sembahyang duduk tuan-tuan ya. Baik, bagi orang yang sembahyang duduk ni tuan-tuan, dia ketika mana dia rukuk tuan-tuan ya, maka dalam keadaan begini dia nak rukuk tuan-tuan, dia duduk ni tuan-tuan ni, dia tak mampu berdiri. Jadi bila dia nak rukuk, masa dia nak rukuk ni tuan-tuan, jangan dia rukuk sampai melebihi had untuk sujud. Ni kena bezakan. Dalam keadaan duduk lain sikit. Tadi dalam keadaan dia mampu berdiri, mampu rukuk dengan sempurna, rukuklah dengan sempurna. Ketika mana sujud, terus dia sujud dalam keadaan begini. Tuan-tuan tak? Ni bagi orang yang memang diduduk terus. Bila dia nak rukuk dalam keadaan diduduk ni, dia kena bezakan rukuk dan sujud dia. Tuan-tuan ni ulama kata, bila mana dia rukuk, ulama sebut, ulama dhabitkan tuan-tuan, kepala dia ni sama dengan lutut ni. Ya? Dalam keadaan dia begini tuan-tuan tak? Allahu Akbar. Sekadar begini. Ni kepala ni dengan lutut sama. Ni rokok setakat ni sahaja. Ni bagi orang yang tak sakit pinggang lah tuan-tuan tak? Orang yang boleh pinggang dia boleh meluntun sampai ke depan tuan-tuan ya. Maka rokok setakat ni. Sami Allahu liman hamidah kan. Kemudian sujud macam tadi, sujud macam tadi tuan-tuan ya. Makna kata sampailah dia punya dahi ni sama dengan lutut ni dalam keadaan ke depan. Kalau rokok tadi, makna kepala ni berbetul dengan lutut sampai sini sahaja. Ni bagi orang yang sembahyang duduk tadi tuan-tuan ya. Baik, kalau ada orang yang memang kepala dia punya tulang belakang ni sakit juga tuan-tuan tak? Sakit lutut, sakit tulang belakang tuan-tuan ya. Jadi maknanya dia kalau boleh nak gerakkan tulang belakang dia setakat ni boleh. Habislah limit dah tuan-tuan tak? Tak boleh pergi dah dia punya tulang belakang. Bagi orang yang tulang belakang dia setakat ni sahaja tuan-tuan, maka dia kena bezakan juga, mana rukuk tu kena lebih sikit daripada sujud tu. Jangan samakan juga, kena bezakan juga supaya nampak perbezaan mana rukuk mana sujud tuan-tuan ya. Ini disebut oleh mufti wilayah kita lah tuan-tuan ya. Jadi maknanya kalau orang yang setakat ni jadi boleh tundukkan tulang belakang dia setakat ni sahaja, dia tak boleh pergi dah tuan-tuan tak? Maka kalau dia nak rokok nanti, dia kena kurangkan. Maknanya, Allahu Akbar. Sikit je tuan-tuan ya. Mana rokok setakat ni, Sami Allahu liman hamidah. Sujud nanti lebih setakat mana dia boleh tadi. Setakat tu. Tuan-tuan gitu nah. Jadi tuan-tuan, saya ingat sembahyang duduk ni dah selesai tuan-tuan ya. Itulah antara isu-isu yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan ya. Lain-lain tak ada apa-apa hal lah tuan-tuan, tak ada apa-apa isu tuan-tuan ya. Sujud macam biasa, duduk tak ada masalah tuan-tuan. Baik nah. Yang menjadi solat duduk bawah. Kalau orang yang duduk bawah terus tuan-tuan ni, maknanya tidak pakai kursi lah, pakai lantai terus tuan-tuan ni, maka duduk yang afdalnya adalah duduk antara dua sujud tu. Maknanya bukan duduk bersila tuan-tuan ya, duduk antara dua sujud lah tuan-tuan ni. Dia maknanya tuan-tuan, duduk atas kursi ataupun duduk bawah, kedua-duanya sama tuan-tuan ya, sebab kedua-duanya adalah keadaan duduk tuan-tuan ya. Tapi kalau ada orang yang nak sembahyang duduk di bawah gini tuan-tuan, maka dia angkat takbir dalam keadaan dia duduk macam ni tuan-tuan ya. Kemudian dari sini, ini kedudukan yang paling afdal lah. Kalau dia tak mampu, dia boleh bersila, ataupun ada setengah orang mungkin setengah orang mungkin dia punya kaki ni ada accident dan sebagainya, dia lunjur ke depan pun tak ada masalah. Kita ikut kemampuan masing-masing. Ada orang yang mungkin kadang-kadang dia sembahyang kaki dia lunjur macam tu, tak ada masalah. Ikutlah bagaimana keadaan-keadaan kita, kemampuan kita yang kita boleh lakukan tuan-tuan gitu. Baik,
Jadi sama juga keadaan dia. Tuan-tuan, ketika mana kita rukuk tadi, kita punya kepala ni setakat ni lah. Setakat lutut ni mana begitulah. Tuan-tuan, setakat ni lah. Kemudian kalau sujud terus lah. Tak ada masalah lah. Tuan-tuan, jadi itu je lah isu dia. Tak ada apa-apa sangat lah kaitan-kaitan semayang. Nak solat fardu contohnya dia nak buat solat duduk ini, adakah wajib untuk dia takbiratul ihram pertama tu berdiri dulu? Dia balik kepada dhabit tadilah. Maknanya kalau dia mampu berdiri, untuk dia berdiri dengan sempurna, maka dia wajib. Tak boleh dalam keadaan dia mampu berdiri tapi dia terus duduk macam ni, dia angkat takbir, tak boleh. Sebab rukun solat ni, perbuatan solat ni, mana-mana rukun yang memang wajib untuk kita lakukan, kita mampu melakukan secara sempurna, kita kena lakukan secara sempurna. Tu dhabit dia, tuan-tuan ya. Tu dhabit dia. Maknanya tuan-tuan fikirkan. Maknanya kita sendiri faham keadaan kita. Kita mampu berdiri tak? Berdirilah. Dalam keadaan kita dah rasa macam dah ada keuzuran, kita duduklah, tuan-tuan. Maknanya sama ada rokok ke, kan, sujud ke, apa sahaja keadaan-keadaan tu kita boleh buat, kena buat. Dia yang diberi keringanan tu pada masa bila? Keringanan tu bila mana kita tak boleh buat benda tu, ketika tak boleh buat itulah kita gunakan keringanan tu. Contohnya orang tak boleh turun bawah kan, macam mak mertua saya accident kan, memang teruk lah sampai masuk bawah kereta mak mertua saya kan. Sampai sekarang memang mak mertua saya ni lutut ni tak boleh ke bawah, tak boleh. Dia lipat setakat ni je kaki dia. Dia tak boleh sampai ni, tak boleh. Maksudnya kalau dia pun dia macam ni je lutut dia. Orang begini maknanya memang dia kena duduk atas kerusi. Kalau duduk bawah macam mana kaki dia kan? Maka dalam keadaan dia tak boleh nak sujud, itu yang menjadi susah payah untuk diri dia. Ketika itu diharuskan untuk dia sujud atas kerusi. Gitulah tuan-tuan ya. Jadi dhabit mudah dia, tuan-tuan pegang apa yang saya kata ni, selagi mana kita boleh buat perkara tu dengan sempurna, buat dengan sempurna. Jangan tukar kaedah lain. Maknanya boleh berdiri pergi duduk pula. Itu tak kena. Boleh rokok dalam keadaan sempurna, rokok dalam keadaan sujud. Itu tak kena. Tuan-tuan, baik. Yang menjadi isu sedikit lah, yang saya tengok dalam penerangan dalam YouTube ni, tuan-tuan ya. Tuan-tuan pegang yang saya sebut ni, tuan-tuan ya. Yang saya cerita daripada awal ni, pegang yang ni lah, tuan-tuan ya. Baik, yang saya tengok tu, yang ada salah tu, tuan-tuan ya. Ada satu penerangan, dia kata apa? Dia kata bila mana kita dalam keadaan semayang ni, ada penerangan dalam tu, dia kata dalam keadaan kita rokok ni, kita rokok macam biasa kan. Dia kata kita mampu rokok, sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia kata sujud ni, dia kata tak boleh duduk bawah, dia kata. Maka sujud tu kena turun juga, dia kata. Maka turun ke bawah ni. Payah sujud gini, tuan-tuan. Ada ustaz dalam YouTube ajar gitu, tuan-tuan ni. Dia kata kita rokok macam ni, sami Allahu liman hamidah. Sujud pun kena macam ni, dia kata. Allah, tapi kena turun bawah. Turun ini, tuan-tuan. Allah akbar, subhana rabbiyal a'la. Betul kan? Duduk antara duduk sujud, duduk bawah. Duduk bawah. Kemudian kan nak sujud balik, bangun. Gitu, tuan-tuan. Ni tuan-tuan ni, yang ni tidak diajar begitu sebenarnya, tuan-tuan ya. Saya bagi hujah ni, tuan-tuan. Perkara ni telah dijawab oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, tuan-tuan ya. Begini, tuan-tuan. Saya nak jawab hujah ni, kenapa saya katakan tak boleh sujud dalam keadaan macam tu, tuan-tuan ya. Yang dalam keadaan rokok tadi, turunlah bawah macam mana pun tetap dipanggil rokok, tuan-tuan. Dia takkan jadi sujud. Kan? Mana dalam keadaan kita rokok tadi, turun kepala sampai bawah pun dia tetap rokok, dia bukan sujud, tuan-tuan ya. Baik. Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, dia disebut, tuan-tuan, Al-Makki, dia kata apa, tuan-tuan? Semayang kita ni ada dua bahagian, tuan-tuan. Ada bahagian berdiri dan ada bahagian duduk, tuan-tuan ya. Bahagian berdiri yang mana? Itulah berdiri betul dengan rokok, dengan i'tidal. Tu bahagian diri. Bahagian bawah, bahagian duduk ni ialah sujud dan duduk antara dua sujud dan tahiyat awal, tahiyat akhir. Itu bahagian bawah, tuan-tuan tak? Jadi bila bahagian bawah, kena buat di bahagian bawah. Tak boleh dalam keadaan rokok kita buat bahagian sujud. Sedangkan itu bahagian rokok. Jadi dijawab oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, tak boleh sujud dalam keadaan berdiri macam tu. Itu bahagian rokok dan ke atas. Maka bahagian bawah, maka kita sujud bahagian bawah. Sujud begini ya. Ini yang kita mampu. Bukannya kita sujud dalam keadaan rokok tadi, tuan-tuan. Tu bahagian atas, ni bahagian bawah. Jadi bahagian bawah lah. Itu yang jawab oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Kadang-kadang kata Syekh Nuruddin, salah faham mereka dengan pembacaan kitab. Dan kalau kita tengok, tuan-tuan, Dr. Zulkifli Al-Bakri ni pun dia buat penerangan, dia buat praktikal, saya tengok dia buat daripada awal angkat takbir sampai bagi salam, seperti yang saya tunjuk pada tuan-tuan. Inilah yang ditunjukkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, tuan-tuan ya. Baik. Yang isu yang kedua, tuan-tuan, ada ustaz-ustaz ni dia kata apa?
Dia kata orang semayang duduk ni, dia kata oleh kerana kita ni bila nak sujud atas kursi, maka rokok pun kena rokok atas kursi. Dia pun salah juga tuan-tuan ya. Dia kata apa? Dia kata bila mana kita semayang ni, memang kita tahu dah kita ni tak mampu nak sujud dekat bawah. Lutut kita ni tak boleh lipat macam ni, tak boleh. Kita lipat sikit gini ya boleh. Mungkin lutut kita ada masalah. Maka kita memang tahu dah kita akan sujud atas kursi. Bila kita sujud atas kursi, kata dia, kita juga rokok kena atas kursi. Ni pandangan yang kedua, tuan-tuan ya. Tadi sujud dalam rokok, tuan-tuan. Ni rokok dalam sujud pula, tuan-tuan. Jadi dia kata rokok nanti tak boleh rokok macam ni, dia kata. Tak sah, batal. Tak batal celah mana pula, tuan-tuan. Padahal itu yang kita boleh lakukan. Sepatutnya kita kena lakukan begitu. Tuan-tuan kata ustaz ni batal, kata dia. Jadi dia kata kalau kita nak rokok, kita wajib rokok di atas kursi, kata dia. Maknanya dalam keadaan tuan-tuan berdiri ni, nak rokok nanti, tuan-tuan duduk dan rokok. Allahu Akbar. Batal. Rokok ni batal. Sebab apa batal, tuan-tuan? Sebab kita mampu untuk buat rokok tu dengan sempurna, kenapa kita duduk? Jadi, saya sebutkan balik kepada tuan-tuan. Mana-mana rukun sembahyang yang kita boleh laksanakan dengan sempurna, wajib kena buat dengan sempurna. Tak boleh tiba-tiba kita boleh rokok dengan betul ni, tiba-tiba rokok atas kursi, mana boleh, tuan-tuan? Kita duduk ni, bukannya kita sakit, kita boleh rokok dengan sempurna kan? Jadi kita kena rokok macam biasa. Ada penerangan dalam YouTube tu, dia kata oleh kerana memang kita ni semayang akan sujud di atas kursi, maka rokok pun kena atas kursi. Tak betul, tuan-tuan ya. Sujud di atas kursi kerana ada masyakkah, kerana ada kesusahpayahan, maka kita gunakan rukhsah kursi ni untuk kita sujud. Ada pun rokok tadi kita boleh buat dengan sempurna, maka kena buat dengan sempurna. Ada penerangan tu, dia kata rokok nanti rokok di atas kursi kerana kita sujud atas kursi, sujud nanti pun sujud atas kursi, tuan-tuan kita. Jadi itulah, saya tengok banyak-banyak video ni, saya tengok inilah dua penerangan video yang menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat kita, yang masyarakat kita jadi keliru. Macam mana ni ustaz? Takkan nak sujud dalam keadaan rokok, ataupun rokok dalam keadaan sujud tadi dalam keadaan mampu rokok dengan sempurna. Maka itulah saya kata awal-awal tadi, dhabit yang paling besar tu yang kita kena ingat betul-betul, tuan-tuan kita. Baik, tuan-tuan, sedikit isunya, tuan-tuan ya. Boleh tak kita semayang dalam keadaan sandar? Mana kita sandar? Ni duduk ni, kita ada setengah orang ni kadang-kadang kursi dia ada tempat sandar. Dia pun Allah duduk sandar, relax, semayang dah. Jadi semayang dalam keadaan sandar ni boleh ke tidak, tuan-tuan? Batal ke tidak batal semayang kita, tuan-tuan ya? Baik, semayang bersandar ni, tuan-tuan, dia bukan ke semayang duduk saja, tuan-tuan ya. Orang yang semayang keadaan berdiri pun, apa hukum dia sandar ke dinding? Mentang-mentang dia semayang dekat ujung dinding surau tu, Allah Akbar, gitu, nyenggeng dekat dinding surau tu. Apa hukumnya dia menyenggeng dekat dinding tu, tuan-tuan? Sedangkan kalau ikut semayang ni, kena tegak diri betul, tuan-tuan ya. Baik, hukumnya makruh. Tidak batal, tuan-tuan ya. Hukumnya makruh. Jadi maknanya kalau ada orang semayang berdiri, dia standing dekat dinding surau, maka hukumnya makruh. Kalau ada orang semayang duduk atas kursi, dia duduk sandar, tuan-tuan, maka hukumnya makruh. Tetapi kalau ada orang yang memang ada masyakkah, ada susah payah dia, tuan-tuan, tu lain cerita. Maksudnya memang dia tak boleh nak tegak badan dia perlu sandar, tu lain, tuan-tuan ya. Ini dalam keadaan kita saja nak sandar, ataupun orang yang duduk atas kursi tadi tu memang saja dia suka nak sandar, tanpa ada sebab dia nak sandar, saja nak sonok-sonok, relax, maka hukumnya makruh, tuan-tuan ya. Makruh ni perkara yang dibenci oleh Allah. Jangan buatlah, tuan-tuan ya. Dia mengurangkan pahala ibadah kita, tuan-tuan kita. Baik, semayang duduk ni, tuan-tuan, seterusnya semayang duduk ni, tuan-tuan, semayang duduk ni boleh tak kita lakukan dalam keadaan kita tak sakit, tuan-tuan? Boleh tak? Tuan-tuan, jawapannya boleh. Ada setengah-setengah keadaan kita boleh semayang duduk, tuan-tuan ya. Pertama, tuan-tuan ya, kita boleh semayang duduk dalam semayang duduk untuk semayang sunat, tuan-tuan. Saya saja cerita hukum ni, tuan-tuan ya. Semayang duduk ni, tuan-tuan, dalam keadaan kita sihat tubuh badan kita ni, kita saja-saja nak semayang duduk boleh, hanya untuk semayang sunat, tuan-tuan ya. Semayang fardu tak boleh. Pada semayang sunat ni, kita habis katalah semayang isyak, tuan-tuan tak? Habis kita zikir semayang isyak tu, habis kita berdoa, habis berdoa dengan imam kan. Habis kemudian kita pun terus semayang sunat ba'da isyak dalam keadaan duduk. Boleh, tuan-tuan ya. Tak ada masalah, boleh. Tetapi tuan-tuan jangan buat, tuan-tuan ya. Ini sekadar pengetahuan sahaja, tuan-tuan ya. Tapi saya tak suruh tuan-tuan amalkan kerana rugi besar, tuan-tuan ya. Kata Nabi SAW, man shalla qa'iman
fahuwa afdal. Barang siapa yang solat dalam keadaan berdiri fahuwa afdal. Kata Nabi itu yang paling terbaik, tuan-tuan. Wa man shalla qa'idan falahu ajru nisful qa'im. Orang yang sembahyang duduk, sembahyang sunat, tuan-tuan, ya, dengan sembahyang fardu sembahyang duduk, jangan tuan-tuan sembahyang sunat sahaja, tuan-tuan, ya. Kalau sembahyang dalam keadaan duduk, kata Nabi SAW, dia akan dapat separuh pahala sembahyang berdiri, tuan-tuan, ya. Rugi besar, tuan-tuan, ya. Kita katalah gaji dapat 1,200, dapat 600, tuan-tuan, bukan sikit 600 tu. Maksud 600 hilang ni bukan sikit, tuan-tuan, ya. Jadi cumanya dalam keadaan mungkin kalau kita terlalu letih sangat ke dan sebagainya, sekali sekada mungkin bolehlah kita sembahyang sunat dalam keadaan duduk, tuan-tuan, tapi jangan diamal-amalkan, tuan-tuan, ya. Kalau kita sembahyang dalam keadaan berdiri, dapat pahala yang sempurna, tuan-tuan, gitu lah. Baik, tuan-tuan, yang terakhir dah saya ingat ni, ada beberapa minit lagi, tuan-tuan, saya nak sebut seminit lagi, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, ya. Esok insya-Allah kita sambung bagaimana mengenai dengan untuk kita dapat sembahyang yang khusyuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya. Cuma yang terakhir ni saya ingat saya nak sebut kepada tuan, ada 2 minit lebih kurang dah. 2 minit lagi, tuan-tuan, ya. Hukum bacaan amin, tuan-tuan, sikit dah, 5 perkara, tuan-tuan, ya. Ada lagi 2 minit tuan-tuan, ya. Hukum bacaan amin, tuan-tuan. Kita ni amin macam-macam fashion amin kita, tuan-tuan. Hukum bacaan amin ada 5, tuan-tuan, ya. 3 yang salah, 2 yang betul, tuan-tuan, ya. Maknanya bacaan amin ni kita jangan malas, tuan-tuan, ni kita sembahyang bersama-sama dengan jemaah lah, tuan-tuan, ya. Khasnya, tuan-tuan, ya. Kerana tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan fadilatnya, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengaminkan bacaan bersama dengan imam amin, kita pun amin. Orang Melayu kita kadang malas nak sebut amin, dia diam je, tuan-tuan. Imam amin, dia tak amin, Allah ruginya, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengaminkan bacaan imam selepas mana waladhdallin tadi, tuan-tuan, dia mendapat pengampunan, dia mendapat doa para malaikat yang mengaminkan doa itu sekali, tuan-tuan. Maka seterusnya dia mendapat pahala kelebihannya, kata Nabi SAW, segala dosa-dosa dia yang kecil-kecil yang lampau-lampau diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab dia membaca amin bersama dengan imam, tuan-tuan, ya. Jadi jangan kita tinggalkan bacaan amin ni, rugi sangat-sangat, tuan-tuan, ya. Nanti saya akan sebut dengan tuan-tuan 5 contoh bacaan amin ini. Yang 3 ni ramai juga orang Melayu kita buat yang salah, memang tidak dapat fadilat, tuan-tuan. Yang 2 ni yang betul, yang mendapat fadilat, diaminkan bersama dengan sekalian malaikat dan mendapat pengampunan daripada sekalian dosa-dosa kecil yang lepas-lepas, semuanya mendapat pengampunan oleh kerana kita mengaminkan bersama-sama dengan imam dan bersama-sama dengan sekalian malaikat, tuan-tuan. Jadi sekadar itulah, tuan-tuan, perkongsian kita pada malam ini. Kerana kita sudah masuk kepada waktu isyak, mudah-mudahan, tuan-tuan, ibadah kita ni sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadat yang betul, ibadat yang mengikut kepada apa yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Mudah-mudahan ibadah kita sentiasa dalam penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan, tuan-tuan, dan saya akan kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah.